Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen review. Oke, untuk segmen review pada kali ini, saya bukanlah ingin mereview barang-barang baru, tetapi ingin bercerita semula, berkongsi semula tentang satu produk yang saya pernah unboxing tahun lalu. Anda mau tahu apa produk itu, Anda boleh semak di sini link dia. So, apa yang menjadi masalah sekarang, produk ini ialah satu device, satu device yang dipanggil booster, booster 4G. So, jangan kemana-mana, teruskan bersama saya selepas ini di MRZ Blog. Oke, kembali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen review. So, apa yang saya katakan tadi, saya akan review satu produk. Produk lama yang telah saya pernah buat unboxing dahulu. So, inilah dia produk yang saya akan ceritakan kepada Anda untuk konten kali ini, yaitu ini dia, booster. Booster 4G. Untuk makluman kamu, memang saya pernah unboxing lah, untuk produk ini. Dan alhamdulillah sebenarnya, setelah video tersebut di-upload di channel YouTube saya, sebenarnya ramai penonton yang ingin mengetahui tentang booster 4G ini. Ada yang bertanya, ada yang ingin maklumat lanjut, kebaikannya, cara guna, cara setting, cara tune, segala-galanya lah yang berkenaan dengan booster ini. Tetapi, tahukah Anda, sebenarnya menggunakan booster ini adalah salah di sisi undang-undang di Malaysia. So, pihak SKMM telah mengeluarkan kenyataan beberapa bulan yang lalu, dan sekiranya Anda didapati menggunakan booster seperti ini, Anda boleh dikenakan tindakan saman RM500,000 dan penjara begitulah. Kamu boleh semak di page rasmi SKMM. So, apa yang menjadi masalahnya, itulah kita sebagai pengguna mau tidak mau kena pakai benda ni, kan? So, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan booster ni, kita akan ceritalah tentang kebaikan dulu. Kebaikan menggunakan booster ini. Seperti yang Anda sedia maklum, menggunakan booster ini adalah satu peluang terakhir. Satu peluang terakhir untuk mendapatkan liputan sesuatu telco di kawasan Anda. Lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Saya mengambil kira di kawasan pedalaman lah. Kalau macam yang di kawasan-kawasan bandar tu mungkin kita tidak payah cerita lah, kan. Kita ambil cerita di kawasan pedalaman. Yang mana liputan sesuatu telco itu sangat lemah. Tiada cara lain, hanya menggunakan booster ini saja sesuatu liputan itu dapat dikuatkan. So, apa yang menjadi masalah lah, seperti yang saya katakan tadi, menggunakan booster ini menjadi satu kesalahan di bawah akta di SKMM di Malaysia. Kerana apa? Produk ini tidak mendapat kelulusan daripada SIRIM dan sebagainya, dan kiranya tidak salah. Walau bagaimanapun, barang ini sebenarnya boleh didapati dengan mudah, dengan cara mudah, yaitu melalui kedai online, seperti yang Anda sedia maklum. Dan harganya pun dalam lebih kurang sekitar 200 lebih begitulah, kan. So, amat kecewalah sebenarnya apabila mendapat tahu penggunaan booster ini dilarang. Untuk makluman awal Anda semua, menggunakan booster ini sebenarnya memang baiklah untuk menguatkan signal di dalam rumah. Dia lebih kurang kalau menggunakan satu antena itu, dia boleh mendapat dalam 200 square feet begitulah radius signal yang Anda terima dalam rumah. Kalau Anda ingin luaskan lagi signal itu, Anda kena tambah antena itu. So, menurut kenyataan SKMM, menggunakan booster ini boleh mengganggu signal. Saya pun tidak pasti macam mana ianya boleh mengganggu signal daripada luar. Sedangkan kalau Anda fikir secara logik, sudahlah liputan yang kita terima di dalam rumah ataupun di kawasan rumah kita lemah. So, dengan menggunakan booster ini, dikatakan mengganggu signal sesuatu telco. So, saya tidak pasti macam mana dia boleh mengganggu lah, kan? Sebab benda ni hanya menerima sesuatu signal tu dan dikuatkan semula menggunakan booster ini dan dipancarkan semula
menggunakan antena yang ada di dalam. Okey, kamu boleh semak di sini contoh antena di dalam rumah, dan Anda boleh semak juga contoh di sini antena yang digunakan di luar rumah. Itu berkenaan dengan booster tadi. Okey, booster yang tidak mendapat kebenaran untuk digunakan di Malaysia. So, sebenarnya untuk makluman Anda semua, kalau Anda perasan, kalau Anda perasan di pasaraya lah, contohnya di pasaraya, Anda akan perasan di siling-siling pasaraya itu Anda akan nampak antena yang rupanya seperti ini. Kan? Memang Anda akan nampak. Ataupun di kawasan-kawasan letak kereta. Di mall-mall semualah. So, antena itu adalah fungsinya untuk menguatkan liputan sesuatu telco di dalam bangunan tersebut. Kan? So, fungsinya itu sama seperti ini. Device-nya itu sebenarnya inilah device yang mereka gunakan. Tetapi, device yang digunakan di pasar-pasar raya itu yang melepasi syarat lah untuk digunakan di Malaysia, dan itu adalah kategori komersial. Harganya memang tidak mampu milik. Okay. Saya pernah cari harga tu sekitar dalam 1,000 lebih begitu. Katakanlah dalam 1,000. Okay, itu untuk komersial booster. So, bagi kita sebagai rakyat biasa, pengguna biasa, rasanya memang tidak berbaloi untuk membeli benda tu, semata-mata untuk menguatkan liputan di dalam rumah. So, lainlah pula kalau macam komersial kan, sesuatu bangunan tu, contohnya mall itu besar dan memerlukan liputan telefon yang kuat. So, pihak-pihak telco akan membeli booster tersebut dan dipasang di dalam mall-mall tersebut supaya liputan telefon anda dapat berfungsi, sama ada di tempat letak kereta ataupun di dalam mall itu sendiri. Walau bagaimanapun, terdapatlah kan benda-benda ini dijual di dalam kedai-kedai online. So, kita sebagai pengguna biasa, inilah peluang terakhir sebenarnya untuk digunakan di kawasan-kawasan pedalaman contohnya, dan harganya memang mampu milik lah. So, itulah apa yang menjadi kekecewaan kita menggunakan benda ini salah. 500,000 guys, dia punya saman. Kalau kena saman 500,000 mana mau cari kan. So, pada pendapat saya lah, pada pendapat saya sebenarnya tidak mencabar peraturan SKMM yang telah ditetapkan di Malaysia. Saya tidak mencabar. So, kita berfikir secara logik lah. Kenapa tidak pihak SKMM dan bagian-bagian yang berkaitan benarkan satu produk, contohnya produk ini, yang disahkan oleh SIRIM, yang dimampu milik oleh pengguna di Malaysia, pengguna biasa seperti kita. Benarkan satu produk untuk dipasang di rumah-rumah, terutamanya di kawasan pedalaman. Mungkin dengan cara ini, kerajaan boleh membuat satu bisnes, dengan cukai yang masuk. Janganlah terlampau mahal. Katakanlah benda ini dijual semula di dalam Malaysia dengan kebenaran dalam 300,500, 300 hingga 400. Mungkin hasil daripada pendapatan itu akan mendapatkan sumber pendapatan untuk kerajaan sendiri kan. Itu kita punya fikir secara logik lah. Dan ianya mampu dimiliki oleh orang perseorangan. Rasanya kalau benda ini dibenarkan digunakan secara meluas, dengan kebenaran, rasanya masalah-masalah liputan di kawasan-kawasan pedalaman dapat dikurangkan. Mungkin tidaklah dapat diselesaikan 100%, tapi saya yakin mungkin dalam sekitar 70 hingga 80% dapat dikurangkan dengan menggunakan booster ini. Sebab di kampung saya sendiri ramai sebenarnya menggunakan booster ini. Sebab tiada pilihan lain. Bayangkan anda ingin mendapatkan kelajuan yang maksimum, anda perlu ke tepi sungai. Di kampung saya sendiri, bukan di kampung orang, anda perlu ke tepi sungai untuk mendapatkan liputan 4G. Bayangkan, kalau di kawasan rumah tu tidak payah cerita lah 4G. Yang ada E pun tu hanya beberapa bah saja signal yang dapat. Terpaksa lagi cari macam orang gila cari begini. So, bukan tidak pernah dibuat aduan kepada telco melalui SKMM, tapi amat mengecewakan lah. Aduan-aduan itu diambil begitu saja. Hanya jawapan mereka, tunggu dan tunggu. So, bagi saya, pendapat saya sendiri rasanya, benarkanlah pengguna-pengguna di kampung-kampung, contohnya di pedalaman, supaya dapat menggunakan benda ni.
sehinggalah pemancar di kawasan itu dinaik taraf ataupun ditambah. Okey, berilah syarat kan. Berilah syarat sehingga kawasan itu mempunyai liputan yang baik. Barulah boleh barulah boleh benda ni boleh dibuka semula. Jangan digunakan. Kan? So, sementara waktu menunggu pemancar itu didirikan, berilah kelonggaran. Okey. Berilah kelonggaran untuk pengguna di pendalaman. Sebenarnya benda ini tujuan pengguna bukanlah untuk menghack, bukanlah untuk memodem segala-gala. Pengguna hanya mempunyai satu tujuan saja, untuk menguatkan liputan ada di dalam kawasan mereka. Okey, berbalik isu kepada booster ini. Okey, anda pun sedia maklum sekarang, pembelajaran secara online, PDPR terpaksa dilakukan daripada rumah. Kan? Saya pasti di luar sana anda selalu mengeluh tentang signal yang tidak kuat. So, dengan menggunakan benda ini sebenarnya dapat menyelamatkan keadaan. Okey, dapat membantu. Tidak pun banyak sedikit. Anda bayangkan kalau di kawasan pedalaman macam mana mereka ingin mengikuti PDPR online di waktu-waktu begini, yang mana belajar tidak dapat bersekolah seperti biasa. So, saya berharaplah pada yang berkaitan, berikanlah kelonggaran sedikit menggunakan benda ni, untuk menyelamatkan kita daripada ketinggalan, daripada ketinggalan arus teknologi. Orang tidak akan suka-suka sebenarnya membeli benda ni. Mesti mempunyai tujuan untuk menguatkan signal. So, kepada anda yang mungkin masih beringin untuk membeli device ni, saya tidak paksa anda. Saya tidak paksa anda untuk belilah. Saya tidak paksa anda. Anda nilaikan sendirilah, kan. Tapi yang pastinya menggunakan benda ini salah di sisi undang-undang. Boleh dikenakan 500,000 saman. Ramai yang bertanya dengan saya di dalam konten yang lama tu. Cakap, bro, bukankah benda ni salah? Ya, saya akan jawab, memang salah. Memang salah dari sisi undang-undang. Sebab seperti yang saya katakan tadi lah, yang tidak mendapat kelulusan daripada SIRIM dan sebagainya. So, amat kecewalah, kan? Menggunakan benda ni dilarang. Tapi itulah, itu terpulang pada anda semua. Ya, kalau anda betul-betul sangat memerlukan benda ni, terutamanya di kawasan pedalaman, bolehlah beli sebenarnya. Kan, daripada anda tidak mendapat langsung perkhidmatan, bayangkan, tiap bulan anda bayar perkhidmatan. Katakan sebulan anda bayar perkhidmatan tersebut dalam RM50. Tapi anda tidak dapat menggunakan semaksimum perkhidmatan tersebut. Kecuali menggunakan device ini. Contohnya. So, rugi kan? Kita membayar perkhidmatan sesuatu telco menggunakan duit, bukan menggunakan daun. Di situ. So, kita pikir secara logik lah, kan. Bukan niat saya untuk membuat konten ini untuk mencabar undang-undang yang ada di Malaysia. Tapi kita berpikir secara logik. Kalau inilah peluang terakhir anda untuk mendapatkan liputan, kenapa tidak digunakan sebaik mungkin, kan? Bayangkan kalau anda di pedalaman mempunyai panggilan kecemasan, kan? Yang mana kalau tidak menggunakan device ini, booster ini, sesuatu panggilan tidak dapat masuk, kan? Bayangkan macam mana keadaan orang yang ingin memerlukan bantuan dan sebagainya. Di situ anda perlu berpikir, kan, secara logiknya. Ya, saya harap mungkin dalam konten ini dapatlah membuka sedikit minda pada mereka yang berkenan, agar pertimbangkanlah menggunakan benda ini. Pertimbangkanlah, benarkanlah, kan? Seperti yang saya katakan tadi, kenapa tidak bawa satu produk ini masuk ke dalam Malaysia yang mempunyai kelulusan khas, kan? Yang dibenarkan, yang mempunyai cop SIRIM segalanya, yang mampu dimiliki oleh pengguna biasa, kan? Sekurang-kurangnya dengan membawa masuk ini, mungkin hasil itu boleh menjana pendapatan kerjaan sendiri. Senang, kan? Simple. Kita boleh fikir sebenarnya, kita boleh kaji benda ni. Jangan terus lantak mati menggunakan benda ni, salah. So, rasanya sampai di sini je konten saya pada kali ini. Ingin berbincang mengenai booster ni. Mengenai booster 4G. So, sekali lagi lah, pada anda yang mungkin yang niat betul mau membeli tu, bolehlah cek di bawah ni, di deskripsi di bawah ni, saya sertakanlah link. Link pembelian itu terpulang pada anda lah. Pilih mana benda yang terbaik, band berapa, tu semua anda pilihlah. Tapi yang penting,
buat masa ini, menggunakan booster ini adalah salah di sisi undang-undang. Okey, rasanya sampai di sini konten saya pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.